duk dalam taman. Tak boleh report kat sada, mai report kat wakil rakyat juga. Rakyat tidur pun kena jaga. Ayam bocok depan rumah, tiang nombor tiang duk ada. Telefon wakil rakyat, surat telefon sada, Ish, kata manja sungguh tuan-tuan. Puan-puan, manja. Tapi kami boleh buat. Nak habang kata kita boleh buat. Tapi sampai macam tu punya rakyat dan pengundi mengharapkan sesuatu tempat pergantungan adalah wakil rakyat semata-mata. Sedangkan di peringkat kampung tuan-tuan dan puan-puan, adanya MKK, setiap usaha MKK. Tak apa. Pasal apa tak habang kat MKK? Wallah alam masuk ni. Patutnya mereka akan menyelesaikan masalah kampung, baru bawa kepada pusat khidmat ataupun pejabat. Apa pejabat daerah. Dah tuan-tuan. Yang tu satu. Jadi sedikit pengalaman bagi mukadimah kot dapat bagi tak kira bibat nak leras lagu mana kita pulang kat dia. Kalau dia kata lajak masa, dia kata dia selalu main bola waktu kecemasan. Waktu kecemasan dia duk main selalu lah. Jadi malam ni kecemasan dia lajak, jangan kata apa. Itu pengalaman dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita tengok di peringkat pusat tuan-tuan. Di bawah kepimpinan PMX ni, kita nampak cukup bercelarulah politik yang ada pada hari ini. Mendabik dada sentiasa akan melaksanakan keadilan kepada rakyat dan juga pengundi. Tak ada satu pun dia boleh bagi kepada apa yang dia sebut. Yang kedua, kita tengok bercelarunya Pakatan Harapan yang berada pada hari ini. Sehingga suatu natijah dan keputusan, kita lihat bila mana suatu pilihan raya kecil yang berlaku di Kemaman yang menunjukkan rakyat sudah menolak UMNO dan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan secara lebih dahsyat daripada apa yang pernah kita lihat. Berdasarkan kepada pilihan raya PRU 15, kita tengok UMNO sudah hilang kekuatan, sudah hilang bisanya, tidak ada taring dan siungnya. Tapi oleh kerana untuk menyelamatkan pemimpin-pemimpin mereka di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO terpaksa bersujud tunduk kepada Pakatan Harapan dan juga di dalamnya adanya DAP. Demi untuk seolah-olah memperjuangkan agama, bangsa dan negara sudah pun hilang pada ketika itu. Kita pun duk kata tak jadi apa dah, UMNO sudah pun hilang. UMNO akan korek kubang dia lubang dia untuk bertanam dia sendiri. Apa-apanya mai di Kemaman kita nampak lihat PRU 15 rakyat menolak UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Bila kali ini pilihan raya kita nampak rakyat tolak lagi dahsyat. Kalau dulunya majoriti pada PRU 15 hanya sekitar 27,000. Bila nampak UMNO sudah tidak boleh dipercayai, orang UMNO di kalangan ahli UMNO sendiri sudah tidak boleh menerima kepimpinan mereka, maka mereka ajak UMNO pada hari itu majoriti 37,000. Lebih tuan-tuan 10,000 daripada PRU baru ni. UMNO Zahid kata orang UMNO keluar tak habis. Tak habis apa sampai 10,000. UMNO dapat berapa? Gue susut undi mereka bukan sebab orang tak keluar, oleh kerana pengundi yang ada sebelah UMNO Barisan Nasional bagi sokongan pada ketika hari itu sudah pun berkalih haluan bagi kepada Perikatan Nasional, khususnya Menteri Besar Terengganu. Nampak tak UMNO? UMNO sudah tidak ada kuasa, UMNO sudah tidak ada taring, tidak ada kekuatan bila mana pimpinan mereka sudah bersama dengan dengan DAP. Depan lah ni duk suci, duk menyucikan DAP. Pimpinan UMNO bukan di kalangan UMNO bawah ni. UMNO bawah ni cukup sihat. UMNO di bawah ni boleh kita sudah pun bersama. Kita ada hubungan daripada bolanya Perikatan MN, Muafakat Nasional sampai hari ni orang bawah. Kita boleh bersama duduk semeja, kenuri hang aku, baik satu keluarga adik-adik. Tapi di kalangan pimpinan mereka sudah pun menampakkan takabur, sombongnya mereka terhadap ahli dan juga kepada masyarakat dan rakyat. Maka UMNO di kalangan ahli UMNO mengajar mereka sekaligus menampakkan penolakan mereka terhadap Barisan Nasional. UMNO khususnya sudah pun jelas. Ini nak main pulak ni kata mana tengah duk takut tu.
Ada pihaya kecil lah. Seriau. Banyak mana pula nak kalah. Bukan banyak mana nak menang. Banyak mana pula nak kalah. Anwar Ibrahim telah lah, tak mau jemput pasal Anwar Ibrahim. Tinggal sebelah lu. Ni nak abang UMNO lu ni. Jadi kita, apa peranan kita untuk menghadapi suasana dan ketika ini? Maka kita nak kena memperjelaskan kedudukan yang bahawasanya UMNO sudah pun tidak ada lari daripada dasar perjuangan asal. Maka pakak-pakak mailah duduk semeja bersama dengan kita, insya-Allah. Perikatan nasional yang kalau kita nampak stabil, maka kestabilan itu perlu kita sama-sama raih dan jaga sebaik mungkin, insya-Allah, supaya suatu ketika akan datang kita boleh mengembalikan semula kedaulatan, khususnya bangsa, agama dan negara dapat kita pulih jika sekiranya rakyat dan masyarakat memberi kepercayaan kepada kita, insya-Allah. Perikatan nasional sekali lagi pada PRU yang ke-16 akan menguasai negara ini. Kita merintah sejarah kita, insya-Allah. Kita perintah itu sikit pun cukup dah. Sikit itu pun dah nampak baik dah. Hak tak baik duduklah Anwar Ibrahim. Ya, Anwar yang duk kata tak elok. Tapi alhamdulillah, UMNO saja gelabah mulut, gelabah tangan nak ubah kerajaan itu ada, seolah-olah bila mereka sudah ada kekuatan, mereka akan merintah secara persendirian. Tak pakai dengan orang lain. Dapat 26 kerusi, kena menunduk pada orang lain pula. Jadi terbukti rakyat menolak. Jadi kita bina kekuatan kita di kalangan Perikatan Nasional supaya ianya menampakkan itulah kestabilan yang dapat mampu untuk kita pelihara untuk melihat Malaysia ini sekali lagi dibentuk oleh Perikatan Nasional. Kita mana pun orang tak pernah terima dah. Kata kok mana pun kalau kita mendesak, kita kata dulu buka mulut saja bohong. Buka mulut saja bohong. Mereka kata kat mendesak kita, tak buat apa. Dia buat apa? Dia buat apa? Ibu lebih keras. Tak buat apa lagi. Tak buat apa. Tak buat apa pun. Ini benda-benda yang suatu penilaian yang perlu untuk kita jadikan ianya panduan untuk kita berhadapan dengan masyarakat dan rakyat untuk mempertahankan kerajaan kita khususnya di negeri Kedah ini. Ada mai satu isu tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana judi, kita di peringkat negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis mengambil satu keputusan mengharamkan judi di dalam negeri masing-masing. Hak yang ni pun cukup gelapah. Mana ada sebelum ini suatu kerajaan yang dipimpin oleh UMNO dan Barisan Nasional mampu dan berani untuk mengharamkan judi. Tapi bila kita merintah sekaligus, kita bercakap ianya merupakan ketentuan daripada Allah bagi tanggungjawab dan pemerintahan kepada kita. Laksanakan satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram judi. Alhamdulillah lah tak ada. Dia kata ada, itu online lain luar daripada kawalan kerajaan yang ada pada hari ini. Tapi memang tak ada. Oh, di Dewan Rakyat Parlimen, mana masa kita merintah daripada 8 cabutan judi naik sampai 22, kita jadi mangsa. Pas juga jadi mangsa. Bila hak elok semua telah kapai. Hak tak elok, hak elok tu telah kat kita. Kata tak elok, bukan kata tak elok. Lagu mana? Jadi hampa duduk sebagai sebuah kerajaan, pasal apa hampa tak judi 8 naik sampai 22. Realiti dia tuan-tuan dan puan-puan, bukan kata tidak ada halangan ataupun tidak ada tegahan pada ketika mana kita berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Oleh kerana pada ketika itu Ketua Pemuda kita pusat sudah pun bercanggah memberi amaran kepada kerajaan pada ketika itu. Jangan kami akan lawan. Oleh kerana ia merupakan haram di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi buat juga Menteri Kewangan pada ketika tersebut Tengku Zafrul buat juga 22. Kita tetap tidak akan bersetuju dan tidak reda kepada apa yang sudah pun diputuskan oleh kabinet pada ketika itu. Kita tak reda. Apakah dengan kita menghalang sikitnya judi dan tidak bertambahnya judi boleh halalkah hak yang sikit? Tetap haram tuan-tuan dan puan-puan.
maka haram itulah berlakunya pengharaman itu di peringkat semua negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional. Kita tak izin. Kita nak mana kejayaan. UMNO mentah sudah berpuluh tahun benda yang haram mesti kita nak kena tegah. Mereka tak buat pun, tapi tiba-tiba mai masa ni nak tunjuk hero, sudah terlewat. UMNO dan Barisan Nasional, khususnya Pakatan Harapan yang sedang memerintah negara pada ketika ini. Itu satu. Nak pergi ke peringkat PBT pula, apa yang sudah pun diusahakan oleh DAP lagi dahsyat. DAP ada matlamat ya. UMNO ada matlamat, tapi sudah hilang matlamat. Untuk memperjuangkan agama bangsa sudah pun tidak ada. Tapi DAP sedang membina kekuatan di belakang Pakatan Harapan. Nampak tak tuan-tuan? Satu di antara tindakan yang akan dilakukan oleh mereka untuk mengekalkan kuasa DAP bagi masa akan datang PRU yang ke-16, maka insya-Allah ada satu usaha yang sedang dilakukan dan mungkin insya-Allah akan berjaya. Persempadanan semula akan dilakukan di peringkat negara kita. Maka akan bertambahnya kurasi-kurasi yang sudah pun dimonopoli oleh bangsa asing, khususnya bangsa asing. Bila berjaya yang ni buat sempadan baru, persempadanan semula, kawasan pilihan raya sudah pun dirobek dan diubah. Apa yang dimaklumkan kepada saya petang tadi, jika sekiranya lulus saja persempadanan baru ni pada tahun akan datang, maka DAP akan dapat penambahan daripada kerusi yang sedia ada 40 kepada 65 kerusi. Anak kata apa pada ketika itu UMNO dan Barisan Nasional, khususnya Anwar Ibrahim, yang kata bela bangsa dan agama tidak pernah hilang daripada ingatan dan tindakan mereka. Tetapi DAP dengan sewenang-wenangnya nampak slow, tapi matlamat perjuangan mereka dan sudut politik sudah beruntung pada ketika itu. Kalau jadi sungguh macam tu, macam mana kita nak kembalikan semula ketuanan Melayu sebagai tuan kepada negara ini? Proses sudah pun sikit, orang lain sudah pun banyak. Nampak guna pasal itu. Yang ni nampak mereka tak sedar. Pimpinan mereka tak tahu nak kata lagu mana cara fikir. Nak kata lajak benar pun tak tahu. Nak kata lembab ke apa pun, wallahualam. Tapi politik yang sudah pun dirancang dan sudah pun dilaksanakan oleh DAP menampakkan sudah pun ada kejayaan pada ketika ini. Tak ambil kira lagi PBT punya, tu nak buat pilihan raya. Nak buat pilihan raya pula. Habis pekan, habis bandar dikuasai oleh mereka. Kita orang Melayu nak lari sama mana tuan-tuan dan puan-puan? Nak duduk Tanjung Dawai ni je. Nak duduk tak Bukit Selama sebelah bukan Bukit Selama. Baik bukan macam tu ya. Jadi maknanya kita nak ada suatu kesedaran supaya jangan kita mengizinkan, mengiyakan apa yang sudah dilakukan, yang sedang dirancang oleh mereka sehingga mereka berjaya. Maka insya-Allah pimpinan kita tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa penat dan bosan bagi mencari semula kedudukan sebagai dan jadi sebuah kerajaan sedang dilakukan. Bentuk mana wallahu alam. Bulan 2 ni tukar agung. Agung baru pula. Mai agung baru, hak lama sudah pun tamat. Dulu ada pernah saya dengar dan kita pakat dengar kemungkinan besar sebelum tukar agung ini, maka agung tu ada ni nak kena tabal satu lagi Perdana Menteri yang ke-11. Betul ya tak? Betul ya tak? Oh, dia berlaku sungguh tapi nak betul ya, gua nampak dua lari lah. Kawan kita, sahabat kita berlari lah bagi sokongan ke Anwar Ibrahim 4 orang lah. Bukan kuih banyak, ada kuih kurang. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlaku walau bagaimanapun halangan dan rintangan. Maka takdir Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlaku juga. Mudah-mudahan kita punya keyakinan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum negara kita ini dikuasai oleh mereka yang tidak bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara, dapat kita hakis dan kita halang insya-Allah. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya
supaya apa yang kita rasa tidak sepatutnya berlaku akan terhenti dengan begitu cepat, insya-Allah. Risau tuan-tuan, bila kita tengok saja suasana politik ni, kita cukup susah hati. Tambah sahabat kita hak yang sama dengan kita dulu ni, nama dia Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Nama apa tuan-tuan? Sama siapa dia tu? Macam tak kenal ni. Tanya sekali, nama apa menteri tu? Tak kenal juga. Mak Sabu. Ada kawan kata potong mulut sebut pun. Tapi tak apa. Aisyah, bila dia jadi menteri macam tu, pembelaan dia terhadap petani yang tu ada, tidak ada perkesan pun. Beras dia tak ada situ lah. Contoh perkara buat, pergi tengok kedai pemborong beras tu, tidak ada satu pun melainkan semua warna biru. Apa itu makna dia? Beras mahal. Murah tak ada. Kita ni, negeri Kedah pengeluar beras terbesar, 43% pengeluaran beras dalam negara. Tiba-tiba beras yang kita dapat ni, hak tanam di sini keluar mak kiri. Daripada padi jadi beras, dia pergi jual tang mana hak tempatan. Maknanya mereka sudah menguasai ekonomi dari sudut kawalan beras. Demai masalah padi, demai masalah benih padi. Kita yang duk tanam padi, keluarnya padi, jual padi benih kita tak ada. Tang mana tempat silap kita ni? Ini benar-benar yang menteri tidak boleh mengatasi masalah yang sedang dirasai oleh rakyat, khususnya di negeri Kedah. Tapi ada pendekatan lain yang boleh kita lakukan, insya-Allah, supaya memulihkan semula bagi petani, memudahkan mendapat benih, insya-Allah. Doakanlah tuan-tuan dan puan-puan, adanya pelan tindakan, insya-Allah, yang akan dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab, khususnya pihak kerajaan, supaya benda ini tidak akan berlaku bagi masa akan datang. Mudah-mudahan yang itulah boleh kita buat, maka yang itulah mesti kita bagi sokongan secara lebih menyeluruh untuk membela bangsa, rakyat, khususnya negeri Kedah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua, untuk kita realisasikan dalam negeri kita sendiri, insya-Allah. Tapi hak dia jadi hero tu teruk. Siapa dia jadi hero? Terus kita. Hak sengah tak ada apa pun. Salah pun tak. Betul pun tak. Tapi hak yang ni selalu dilihat. Menteri Besar kita dilihat. Salah kerana dia tak. Tapi tindakan dia selalunya tepat pada masa dan ketika. Cerdik tak cerdik, pilihan hari itu dia kata 30-30. Dapat sungguh 30-30. Parlimen, hak sebelum tu parlimen, dia dapat 15-0. Tapi nak buat kerana nasib kita di Sungai Petani hilang satu, tinggal 14. Pun pada dah Abang dengan Cik Uban tu pun kata dia sudah ada 16 trofi, nak cari lagi 3 untuk nak kuasai negeri Kedah. Dapat 3 sungguh. Cerdik juga rupanya. Pulang tayang. Saya ulang. Saya ulang. Supaya kita nampak pimpinan UMNO, pimpinan Perikatan Nasional khususnya Pakatan Harapan yang ada dalam negeri Kedah, kita nampak meleset semua tanggapan dan apa yang kita dapat lihat. Maka pimpinan kita kehadapan dalam melihat suasana situasi yang berlaku, maka itu paling tepat, insya-Allah, berdasarkan pada fakta yang sudah pun dilakukan oleh jentera kita, insya-Allah. Tahniah kepada semua yang ada pada malam ini. Tak kira tak kira siapa, oleh membuat satu keputusan yang bijak dalam PRN baru ini, sehingga kita dapat memerintah negeri Kedah dalam keadaan 33-3. Cukuplah. Mereka kata kena taruh juga benih 3 orang. 10 tinggal 1, 30 tinggal 3. Tolak 3, maka 33. Yang syoknya 3 bangkang dalam negeri Kedah ni, apa-apanya susun prosi hilang dewan. 3 tu duduk depan. Saya nak luku pun boleh, tapi tak boleh lah nak luku. Maknanya dekat tu saya luku pun boleh. Buat bibat tak apa, dia duduk jauh. Dia duduk tengok saya nak buat apa. Kadang dia duduk dekat, dia tengok saya nak kata apa kat dia dalam bahasa isyarat. Jadi teratulah kita dalam dewan tu. Jadi, dia pun tak boleh nak buat apa sangat.
Ketua Mangkang tu adalah kata sikit nak buat KSP macam mana, lapangan terbang ada dia lostak tu pun tak ada orang nak naik. Bila MV gulung saja terkedu kedut habis lah. Jadi nak habaq kata tak kedu buat dah ada pun orang tak naik lagi. Sikit sangat orang naik pun. Dia tak ertinya KSP tu dengan lapangan terbang yang sejadah tak sama. Nampak kapal terbang tapi bukan kapal terbang. Lagu halus tak pun nak turun KSP ni. Jadi masa yang berada saya rasa cukup. Sagi wabibat terus dengan ucapan sikit sebanyak sentuh masalah bajet kerajaan yang sudah pun diluruskan demi kebaikan dan membantu rakyat dalam negeri Kedah dalam arti kata sesungguhnya kerajaan prihatin yang dapat kita lihat benda-benda yang dapat diberi kepada rakyat secara sama, insya-Allah maka akan jadinya sebuah negeri yang di bawahnya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi dia nampak Datuk Wira pun tak sampai ni pasal buatlah cakap pukul berapa pun 12 apa 12 siang. Saya pasal tuan rumah tu pun lajak dah masa pengusi buat abang aluan. Saya aluan lepas sampai tadi. Jadi buat Wira tu tengok lambat sampai. Jadi saya serah kepada insya-Allah kepada WB kita ni untuk beri penangan pada tuan-tuan dan puan-puan dan saya rasa Hatib pada malam ini memang tunggu ucapan beliau. Maka saya sudah pun lama duk cakap, sudah cukup untuk pada malam ini. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.